alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah. Kita buka dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa khabar semua? Siapa yang ada kat sini? Sihat. Alhamdulillah. Muaz, ada Amirul. Seorang ni siapa? Ada Syakila. Alhamdulillah. Semua sihat Sihat. Tahniah sebab dapat masuk awal. Lain tu dia umumkan tak masuk awal. Ni ada sebab tu. Okey, jap. Nak masukkan lagi seorang. Rika. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan pada pembelajaran kita berkenaan dengan tajuk Al-Khabar. Yang untuk tajuk mubtada' ni sebenarnya dia berkait rapat dengan tajuk khabar. Jadi kalau awak faham tajuk mubtada', insya-Allah awak boleh juga faham tajuk khabar. Mudah je tajuk mubtada' dan khabar ni, walaupun awak bagi awak lah kalau buat latihan tu macam pening-pening, kelabu-kelabu asap kan. Tapi sebenarnya senang je. Kena biasakan selalu lah, terutamanya bab i'rab tu. Bab mentarkib kalimat tu. Kalimat ni apa, hukum dia apa, tanda dia apa. So bila awak dah mahir kat situ, insya-Allah awak nak baca kitab senang sangat. Tapi belum lagi. Awak kena lalu satu lagi fasa. Kalau awak dah terror bab nahu ni, dalam kitab nahu ni awak dah habis terror, itu baru awak boleh baca hujung kalimat. Tapi bila masuk bab tengah kalimat, itu ada kitab yang lain. Itu namanya sorof. Yang kita belajar ni nahu. Okay, so ilmu Arab ni bukan ilmu yang cetek tapi dia luas. Okay, kalau nak teruskan belajar boleh, tak ada masalah. Okay, insyaAllah kita teruskan tajuk yang seterusnya, tajuk khabar. Sebelum tu kita ulang kaji kejap tentang mubtada'. Okay, mubtada' itu apa? Siapa tahu? Subjek. Ya, bagus. Dia adalah subjek. Okay, takrif di dalam bahasa. Istilah apa dia untuk mubtada'? Kata nama. Okay, kata nama lagi. Marfu'. Marfu' tu apa? Marfu'. Dia punya hukum. Okey, hukum dia marfu', bagus. Lagi satu lagi. Dia kosong daripada apa? Daripada apa? Daripada pengamal yang dalam bentuk lafaz. Yang jelas lah, yang zahir lah senang cerita. Okey, yang tu tak mendalam kan? Okey, tak apa. Okay, jadi di dalam 3 ayat ni, Mudirul Madrasah Qaimun Al-Muslimatu Salihatun Al-Madarisu Tahta Sama' ni mana dia mubtada'? Mubtada' yang untuk Mudirul Madras. Yang warna apa ni? Gold. Kuning. Kuning ke gold? Gold. Yang warna macam keemas-emasan ke coklat-coklatan tu. Okey, so itu adalah mubtada'. Jap. Add lagi orang. Okey. Oleh yang demikian, mubtada' ini senang cerita lah. Senang cerita, mana-mana ayat yang mulanya dengan kata nama, maka itu adalah mubtada'. Okey, mana-mana ayat yang dimulakan dengan kata nama, itulah mubtada'. Bila mubtada' ada, mesti ada khabar. Okey. So mubtada' ni kalau dia dalam bentuk satu, mufrad lah, dalam bahasa Arab mufrad. Dalam bentuk satu, contohnya Mudirul Madrasah ni, walaupun dua perkataan, tapi dia adalah dua perkataan yang bersandaran sesama sendiri. Yang ni sebenarnya bersandar pada ni.
Yang ni disandarkan. Yang ni bersandar dengan ni. So bila dia bersandar, ni dia dua ni bersandar, dia dianggap satu. Dan kita nak tengok dia ni bilangan dah. Kita nak tengok bilangan dia, nak tengok dia punya jantina dia, tengok dekat mudirun ni. Kalau kataan kedua ni dia jamak. Bila jamak pun sama, tanda dia dekat ni dhammah. Samalah, ini pun jamak juga, cuma ini dia jamak taksir pun tanda dia dhammah. Cumanya bila awak masuk dekat dalam keadaan dia dia dua, contohnya al-mustahidah ni. So kalau al-mustahidah ini kalau awak nak i'rab, awak kena i'rab bil hujung dia ni. Mubtada marfu' bil Alif. Bil alif, bukan bil kasrah. Okey. Kenapa bukan bil kasrah? Puncanya sebab ni lah. Sebab ulama' dah siapkan jadual ni. Ni ustaz buat ni, bukan ustaz yang buat. Ni ustaz buat ni, ustaz tiru buku lah. Dah tunjuk itu kan. Yang buku tu buat tu ulama'. Okey, so kalau dua, macam ni al-mujtahidah ni dua, maka kalau kita cari dekat alamat ni, ni mana yang dua lah ni? Mufrad ni satu, jamak muannas salim ni jamak perempuan yang selamat, jamak taksir ni jamak tak selamat, musanna ni dua, jamak muzakkar salim tiga, al-asma' khamsah. Asma' khamsah tu lah, abun akhun tu. So yang ni lah dua. So bila ini dua, mujtahidah ni pun sama dalam bentuk dua, maka kita i'rabkan alamat dia dengan alif. Macam tu lah. So jawapan dia adalah mubtada. Jenis dia, hukum dia marfu', lepas tu alamat dia bil alif. Dah. Itulah. Senang je. Samalah dengan muslimuna dan juga at-tullabu. Dah. Yang ni tak keluar dalam buku kan? Tak. Musa dengan Al-Qadi dan juga Ummi ni tak keluar buku kan? Tak. Kalau keluar dalam buku, dia punya i'rab dia Ustaz beritahu je. Tak payah nak faham lah. Musa tu i'rab dia adalah mubtada marfu' bid-dhammati marfu' wa alamatu dhammihi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min zuhuriha ta'adzur. Tu dia punya i'rab. Tak ada masuk Excel tak? tak kalau masuk biasa, rasanya kalau ikut buku lah. Biasa kalau nak masuk biasa ni ikut buku. Melainkan kalau ada satu soalan apa? Tak adalah, insya-Allah soalan ni susah ni. Ini panjang. Ya Ustaz nak beritahu satu. Ni sebenarnya satu cara i'rab yang betul. Yang kita belajar macam ni kan. Kita belajar mubtada' contohnya, i'rab dia mubtada' marfu' bil dhammah ke bil alif ke bil waw, betul tak? Betul. Sebenarnya itu tak tepat. Bukan marfu' bil dhammah bil alif bil waw, bukan bi tu. Dia sebenarnya mubtada' marfu' tu dah betul. Mubtada' marfu' tu dah betul. Tapi nak sebut dhammah alif waw, bukan bi. Dia bukan, dia macam ni, dia kena buat ayat baru. So jawapan apa? Mubtada' marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah zahirah ala akhirih. Ambil panjang. Tunjuk je lah tunjuk je. Tapi kalau buat bi dhammah, Ustaz terima lah, tak masalah. So sebenarnya ni ajar sebab Ustaz tahu kan tak ajar kan kira menyorok, tak elok. Sebenarnya cara i'rab dia adalah mubtada' marfu'. Tu satu betul. Mubtada' marfu' dah betul. Cumanya kita nak buat tandanya, kita kena sebut wa alamat. Dan tanda apa? Tanda marfu' dia. Dan tanda raf'i. Dan tanda marfu'nya, tanda marfu' dia apa? Untuk mubtada'. Contohnya kalau ambil perkataan tadilah ke Musa. Ni kita i'rab ni. Ni kita i'rabkan muslimat ni. So hujung dia Alif. depan kan? Tak. Tak. Alif hanya untuk musanna, Amirul. Ni jamak. So tanda dia hujung ni.
baris depan. Yang ni jamak salim untuk muannas Jamak salim untuk muannas kan dia termasuk dalam ni dhammah. Ni jamak muannas salim. So dhammah lah. Okey, so nak tulis dhammah macam mana? Mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa' dia tu adalah Adalah dhammah. dhammatun. Dhammatun ni Dhammah. duduk kat mana? Apa Ustaz? Yang dhammatun ni duduk kat mana? Duduk dekat hujung lah. So ala akhirih, dekat akhirih. Alah, mubtada yang marfu' dan tanda rafa' dia dhammah. Sampai dhammah ni pun tak apalah. Cukup. Okay, mubtada marfu' dan tanda rafa' dia tu adalah dhammah. So kalau contoh untuk mujtahidah ni tadi, yang bil alif ni, so cara i'rab dia adalah cuba kita ulang kaji kejap nanti supaya Mubtada marfu' tinggal mubtada marfu' wa alamatu raf'i dan tanda rafa' dia, tanda marfu' dia apa? alif. Ini rafa'i Alif. alifun. Okey, bagus. Kan senang kan? Mubtada marfu' wa alamatu raf'i alif. Dah. Mabni, tadi siapa ada kata tadi? Ala apa? Mubtada marfu' ala dhamma ala. Okey, itu mabni saja. Itu untuk mabni. So contohnya kalau mabni kita buat baru-baru ni dhamir mabni ala fathi. Alal fathi, bukan fathati. Alal fathi. Macam ni yang betul. Ni yang tepat. Andai kata awak buat fathati, salah ke? Tak. Okey. Andai kata awak buat dhamir mabni bil fathah, salah ke? Bagi ustaz tak lah. Bolehlah terima. Tapi yang tepat macam ni lah. So kalau dom ini untuk mabni, yang dua ni untuk marfu'. Yang mu'rabat, yang dia boleh di-i'rab. Boleh faham? Boleh Okey, alhamdulillah. Ini sedikit sebanyak tentang tajuk mubtada. Lepas tu kita masuk pada tajuk khabar. Khabar ni banyak sikit pembahagian dia. So bersedia dah ya. Baik. Khabar itu apa? Predikat. Predikat. Kita ambil berkat daripada tulisan muallif. Mana ni? Okey. Kitab Ujurumiyah ni. Saya dah cerita kan? Pengarang dia namanya Muhammad bin Muhammad Al-Jurum. Nama pengarang kitab ni. Okey, pengarang kitab ni dikisahkan sebab dia tinggal kat Morocco. Dia tulis kitab Ujurumiyah. Ujurumiyah ni je ni yang warna hitam atas ni. Qala babul mubtada wal khabar al mubtada wal ismul marfu' sampai yang ni qaimuna. Yang bawah ni bukan tulisan Imam Ajrum. Yang atas ni saja. Yang hitam ni gelap. Yang gelap ni saja yang ditulis oleh Imam Ajrum. Yang bawah ni syarah. Tapi yang syarah ni pun bukan calang-calang orang lah. Nama dia Muhammad Muhyiddin. Okay, Muhyiddin Abdul Hamid. Ni kalau awak nampak Muhyiddin Abdul Hamid tulis, awak ambil lah. Memang dia punya kitab yang dia tulis dalam bahagian Nahu memang terbaik. Okay. Tak apa, kita nak cerita tentang Imam Ibn Ajrum ni. Okay, Imam Ibn Ajrum ni dia masa dah tulis kitab Ujurumiyah. Okay, dikisahkanlah, diriwayatkan beliau ambil kitab tu pergi kat laut. Tak silap Ustaz, laut yang ngadap ke Amerika. Wallahualam. Tak penting lah laut tu. Okay, yang penting kat Morocco lah. So Syekh Ibn Ajrum dia kata kitab ni kalau berkat, kalau Allah terima kitab ni, ya Allah, kalau kau terima kitab ni, pulang ke balik kitab ni. Maksudnya datang ke balik kat aku. Kalau kau tak terima kitab ni, maksudnya mungkin ada tak ikhlas ke, ada kurang keberkatan ke apa ke, maka biar dia tenggelam dalam laut. So akhirnya Imam Ibn Ajrum balik kitab tu. Baling kat laut. Dia baling kat laut, lalah jadi. Kitab tu datang balik. Datang balik kat dia. Bukan pergi sana, datang balik kat dia. So akhirnya Imam Ibn Ajrum anggap Allah SWT terima penulisan dia. Lalu beliau ni lah
Bagilah pas kat ulama untuk salin balik. Dan memang sampai sekarang ni, sesiapa yang nak belajar Nahu kan, memang pakai kitab Ajurumiyah. Kita belajar ni pun sama Ajurumiyah. So kita bacalah kitab yang berkat ni insya-Allah. Okey, tentang tajuk khabar. Mana khabar. Okey, dalam tajuk khabar, dia terus masuk pada pembahagian khabar. Okey, khabar tu adalah predikat yang dia disandarkan kepada mubtada. Dalam takrif dia dekat belah atas tu dan dah tulis kat dalam ni. Okey, khabar itu adalah predikat ataupun isim, kata nama yang hukum dia marfu', yang dia disandarkan kepada mubtada. Itu yang saya kata tu. Apa ni? Khabar ni yang menyandarkan diri pada mubtada lah. Okey. Mudhaf ilaih ni salah ni. Ini yang salah. Astaghfirullahalazim. Mudhaf ilaih. Oh, silap. Kalau mudhaf ilaih lain, terbalik. Yang ni yang disandarkan. Yang ni menyandarkan padanya. Yang ni disandar pada ni. Silap Kalau mudhaf ilaih, mudirul madrasah, mudirun ni bersandarkan pada madrasah. Tapi kalau khabar dengan mubtada, khabar tu yang sandarkan pada mubtada. Makna kata qaimun ni dia bersandarkan pada mudirul madrasah. Khabar ni qaimun, mudirul madrasah mubtada. So qaimun sandar pada ni. Kalau mudhaf ilaih, mudhaf ni sandarkan pada madrasah. Okey. Faham? Tak faham? Buat tak tahu lah. Okay, tak apa. Yang tu memang keliru sikit tajuk tu. Sebab ustaz tahu tajuk tu pun dalam tajuk balaghah. Dan awak tak belajar, habis tak apalah. Dalam tajuk musnad ilaih. Ataupun dalam tajuk khabar ni ada juga, dia tulis musnad ni. Okay, tak apa. Tu tak penting sangat. Okay. Jadi contoh khabar dalam ni adalah qaimun ataupun salihatun ataupun tahtas sama'i, yang warna hijau ni. Hijau. Ya, yang warna hijau tua. Hijau tua sangat lah tu. Okey. Jadi kalau kita tengok tanda khabar, sama je dengan mubtada. Tanda khabar sama je dengan mubtada. Mubtada. Okey, awak ingat tak tanda dia? Okey, kalau mufrad, tanda dia apa? Domah. Bagus. Kalau jamak taksir, tanda dia apa? Jamak taksir domah juga. Bagus. Kalau jamak muannas salim, tanda dia apa? Domah. Bagus. Okey, ingat tiga tu domah. Okey, alif apa tanda? Alif apa kalau alif? Musanna. Musanna sahaja. Okey, kalau apa satu lagi? Satu lagi apa? Bil waw. Okey, kalau bil waw apa? Jamak tasih. Jamak muzakkar salim. Jamak taksir domah. Muzakkar salim. Okey, jamak muzakkar salim, satu lagi? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Awak hafal tu Satan. Masalah. Asmaul khamsah. Ya. Asmaul khamsah. Okey, jadi qaimun ni bilangan dia berapa? Mufrad. Isim fa'il. Isim fa'il seorang lah. Satu. Satu mufrad. Okey, so qaimun ni domah lah hujung dia. Tak domah. Betul. Apa ni nak test lah awak semua ni. Nak bagi ayat yang tak ada apa. Tak ada. Suruh awak bagi hujung dia. InsyaAllah nak cuba test ni. Okey, yang kedua pun sama. Salihatun. Okey, yang tiga. Ketiga ni mana tanda dia? Madaris. Jamak muzakkar Tak. salim. Khabar. Yang ketiga ni. Khabar dia yang hijau ni. Nampak kata hijau ni kan. Okey, mana tanda dia? Tak. Sama. Sama ni pada bawah. Sudah. Khabar kan baris atas daripada depan. Mana dia baris bawah khabar? Cuba tengok atas. Ada tak kasrah dalam bab mubtada yang marfu'? Mana ada? Dhammah alif waw. Ini hujung dia kasrah. Sudah. Ni tapi ni khabar. Mana Tadi. So macam mana ni? Alif tu. Tak. Alif. Tak. Wow. Wow pula. Wow, mana ada wow? Okey, yang ni yang kita nak
Dalami Tahu. So bersedia. Okey, jadi pembahagian khabar ada 5 jenis. Okey, ada 5 jenis. Yang pertama predikat bujang. Yang ni minta maaf Ustaz Tansik sendiri. Mana ada pernah dengar predikat bujang? Tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar lah kalau ada ustaz-ustaz ajar predikat bujang kan. Yang ni Ustaz Anis punya kerja ni. Kalau predikat bujang ni Ustaz Anis punya kerja. Tak tahu ada yang satu kepala dengan Ustaz. Okey lah. Okey. So kat sini dia ada 4 jenis. Okey, 5 1 2 5 Ustaz. 5 silap. Okey. Khabar ada 5 jenis. Yang pertama khabar mufrad. Dia bahasa Arab, khabar mufrad. Yang kedua khabar jar wa majrur. Yang ketiga khabar yang zaraf, dan yang keempat khabar fi'il wal fa'il, dan yang kelima khabar mubtada dan khabar. Khabar mubtada dan khabar. Ni dah khabar tu, dia mubtada khabar. Apa benda ni? Macam tu lah. Okey. Dia saya kata buat khabar ni tolong tanya kalau tak faham, ataupun tolong cakaplah jujur lah, Ustaz saya tak faham, tolong ulang boleh? Boleh, insyaAllah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang senang-senang yang kita belajar, yang kita tahu, okey, semuanya sebenarnya yang kita nampak tanda dia, khabar ada tanda dia, itu disebabkan oleh khabar bujang, predikat bujang. Khabar mufrad lah. Contohnya Zaidun qaimun. Sebelah ni pun sama. Mudirul balik. Okey, mudirul madrasah. Kat sini dikira sebagai khabar mufrad walaupun dia mudhaf ilaih. Sebab perkataan pertama ni lah, kita tengok perkataan pertama ni. So mudirul madrasah, mudirun ini boleh nampak tanda di depan. Ni benda. Ini mubtada lah. Silap. Okey, sekali. Qaimun dengan solihatun, dua ni, yang ni biasa kita nampak. So qaimun ni jelas tanda dia dhammah. Yang ni pun jelas tanda dia dhammah. Lepas tu kalau awak buat dalam buku awak tu, kadang-kadang awak nampak dalam tajuk mubtada jelas tanda dia semualah. Okey, cumanya ada dalam khabar ni ada tanda yang tak jelas. So hati-hati. Dia bukan dalam bentuk satu kalimat. Tu maksud khabar mufrad, dia bukan dalam satu kalimat. Cuba tengok qaimun ni, apa kalimat ni? Satu kan? Ada ke siapa kata dua? Tak ada kan? Okey, semua kata satu, insya-Allah. Kalau ada kata dua, mari kita debat dia. Okey. Jadi seterusnya, untuk predikat yang huruf jar. Okey. Predikat yang huruf jar, maksud dia adalah khabar itu dimulakan dengan huruf jar. Contohnya Zaidun fil madrasah. Zaidun di sekolah. Yang kita buat ayat selalu tu. Pasal masjid apa nama dia? Yalah yang hari tu yang sajar. Ayat paling ada 5 yang mudah, ingat tak? 5 ayat mudah. Contohnya Zaidun jamilun. Lepas tu at-talibu al-mujtahidu fil madrasah. Al-madrasatu apa ni? Al-mudiru fil madrasah. Yujadu al-mudiru fil madrasah. Dan yang terakhir ana uhibbu al-madrasah. 5 ayat yang kita dah belajar tu. Ada dalam ayat tu yang ada khabar huruf jar. Iaitu inilah contohnya al-mudiru fil madrasah. Sama dengan Zaidun fil madrasah ni lebih kurang dia tukar Zaidun je. Jenis ayat dia sama. So Zaidun ni adalah mubtada, fil madrasah adalah predikat. Faham? Faham. Okey, anda katalah awak tak tahu, macam mana nak tahu dia khabar? Okey, sekarang ni kita nak tahu dia khabar dulu. Bila awak dah tahu dia khabar, baru awak boleh tentukan sama ada dia khabar yang satu ataupun khabar bujang lah, predikat yang bujang, ataupun dia boleh predikat yang huruf jar, waktu yang dimulakan dengan huruf jar, ataupun dia predikat yang zaraf, iaitu dia mulakan dengan isim zaraf, ataupun kata kerja fa'il tu, ataupun satu lagi mubtada dan khabar. So tak nak macam mana nak kenal tu khabar? Tahu tak cara dia? Tak. Cara nak kenal dia khabar, awak tengok mubtada tu. Pastikan awak cari mubtada dulu. Maknanya macam ni, kalau awak nampak ayat tu mulakan dengan kata nama, mesti ada khabar. Itu masalah. Boleh?
Boleh. Cari je ayat panjang-panjang mana yang ada kata nama di awal. InsyaAllah memang ada khabar. Mubtada' memang tak boleh lari daripada khabar. Jangan awak kata mubtada' mesti ada yang macam ni. Bila mubtada' nak bagi contoh apa? Bila ada mubtada' kena ada fi'il fa'il. Tak semestinya. Ada juga mubtada' yang ada huruf jar, yang ada zaraf. Yang penting sinilah mubtada' gandingannya khabar. Fi'il gandingan dia Fa'il. Kalau ada fi'il mesti Ustaz kata apa? Mesti, wajib, daruri, fundamental kena ada fa'il. Kalau awak cari jumpa mubtada' dalam satu ayat, mesti, wajib, pergi. Semualah mesti, wajib, fundamental sebagainya, mesti ada khabar. Tu cara dia. So sinilah Zaidun. Bila awak jumpa Zaidun ni, kata nama yang duduk di awal perkataan. So kalau dia tunjuk ayat macam ni je, Zaidun qaimun je, titik. Awak ingat satu ni mubtada', satu tu khabar. Dah settle. Lepas tu awak tengok ayat lain, awak nampak tak Zaidun fil madrasah. Ni ada 3 perkataan. So awak ingat perkataan yang saya dah sebut ni, kata nama yang di awal itu mubtada'. So Zaidun ke fi ke madrasah, kata nama yang paling awal. Zaidun lah. Fi ni kata nama ke? Tak. Dia huruf jar. So Zaidun lah. So highlightkan Zaidun ni. Okay, ini mubtada'. So yang tinggal fi madrasah, ni khabar, settle. Ni pun sama, Zaidun amamaka. Zaidun ni adalah mubtada'. Amamaka, amama ni maksud dia zaraf. Amama ni depan, dia termasuk di dalam zaraf. Zaraf ingat tak ada berapa? Tak. Form 2 belajar. Siap berjoget ni. Tak ingat? Boleh. Ingat. Tapi tak habis. Amama di depan, janib samping, fauqa ala atas, belakang, khalfa wara belakang. Lupa. Okey. Kita tengok balik lah lagu ni. Ya, so amama, khalfa wara ala fauqa tahta wasta, dakhil kharij, semua tu adalah zaraf. Okey. Dan yang keempat. Okey, yang keempat macam tadi. Ini ayat ni biasa kita pakai dalam periksa. Fatimah qara'at Quran, Zaidun zahaba ilal madrasah, al-mudiru yajlisu alal kursi. Apa ayat yang awak sebut lah. Biasa macam itulah. Ayat yang biasa kita pakai. So sebenarnya mana jika perkataan ayat tu dimulakan dengan mubtada', maka mesti ada khabar. So rupa-rupanya zahaba ilal madrasah itu adalah khabar. Okey. Dan yang terakhir, yang kelima, predikat mubtada' dan khabar lain. Ni sila fokus. Okey. Sebab dia ada 2 khabar dalam satu ayat. Okey, tengok ni. Zaidun confirm dia mubtada'. Okay. Tapi abuhu ni pun kata nama. Sama. Zaidun kata nama, abuhu kata nama. So adakah Zaidun abuhu ni mubtada' ataupun Zaidun ni sahaja mubtada'? Imamun ni pun kata nama. Sudah. Zaidun kata nama, abuhu kata nama, imamun ni pun kata nama. Kalau cerita yang belah atas ni tak apa lagi, boleh beza. Zaidun kata nama, zahaba dah ada fi'il. Dah confirm lah yang lepas fi'il tu semua. Fi'il dan selepasnya semua khabar. Zaidun kata nama, amama ni zaraf. Sudah confirm amama dan selepasnya itu adalah khabar. Sama dah ni. Zaidun bila jumpa fi. Ni bila fi ni ada huruf jar ni bukan kata nama. Confirm lah fi and the lepas dia. Semua adalah khabar. Kalau Zaidun qaimun, ni senang sangat. Walaupun dua-dua kata nama,
Tapi nak bezakan senang. Yang pertama mubtada, yang kedua khabar. Okey, masalah untuk yang kelima ini, Zaidun abuhu imamun, ketiga-tiga adalah kata nama. Sudah, mana satu mubtada ni, mana satu khabar. Dah keliru. Okey, ni cara dia macam ni. Caranya adalah awak tengok kalau ada macam ni, kalau ada makhluk yang macam ni yang mengelirukan awak ni. So caranya awak tengok dulu, nak tahu dia punya khabar dia dekat mana, awak tengok dome. Ni dome ni. Hu ni. Tak semestinya hu boleh jadi ha. Boleh jadi home. Boleh jadi huma. Boleh jadi apa ni? Boleh jadi ka, ki, kum, kuna, sebagainya lah. Tapi biasanya dia biasa pakai, rasanya dia tak boleh pakai kakiku. Dia biasa pakai hu, huma, hum, ha, huma, hunna. Dia biasa pakai tu. Kenapa dia pakai ni? Sebab mubtada dia, ikut mubtada. Okey, tadi ayat yang tadi macam ni kan, Zaidun abuhu imamun. Maksud dia adalah Zaidun, ayahnya, abu ni ayahnya, imamun adalah seorang imam. Jadi Zaidun ni adalah mubtada, ayahnya itu adalah Khabar. mubtada. Jauhlah. Mubtada. Imamun adalah khabar. Abuhu imamun itu khabar pada Zaidun. Yes. Jawapan dia. Boleh faham? Tak. Okay. Main sini. Tunjuk sikit. Terungkaikan permasalahan ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Zaidun adalah Zaid. Ayat dia macam ni lah. Okay, kita buat ayat Melayu dulu, kok boleh faham. Zaid ayahnya adalah seorang imam. Lepas tu kita rungkaikan lagi. Ayahnya adalah seorang imam. Zaid. Okey dah. Cuba kalau boleh faham lah. Okey. Sekarang ni kita nak rungkaikan permasalahan pada ayat Zaid. Ayahnya adalah seorang imam. Di manakah mubtada, di manakah khabar? Kalau ayat simple, seperti Zaid handsome, yang ni senang sangat nak cari mana khabar. Zaid mubtada, handsome adalah Khabar. contoh lain. Zaid di sekolah, mana mubtada dia? Zaid Khabar dia mana? Ini senang lah. Di sekolah. Depan TV. Senang, ni semua senang. Okey, ataupun Zaid pergi sekolah, pergi ke sekolah. Okey, ni pun senang. Okey, dia masalahnya bila yang ni lah. Bila soalan kalau keluar yang ni, Zaid ayahnya adalah seorang imam. Baik, dalam ni ada dua mubtada dan ada dua khabar. Sekali lagi, dalam ayat ni ada dua mubtada dan ada dua khabar. Boleh jadi tak? Boleh. Boleh jadi. Jadi, sekarang ni Ustaz dah pecahkan ayat ni kepada ayahnya adalah seorang imam dan juga ayat Zaid lagi. Okey. Cuba tengok. Ayahnya adalah seorang imam. Perasan tak? Kalau Ustaz ada mubtada khabar, Ustaz suruh tambah adalah. Ada. Ada kan? Biasa kan? So kalau ibu kata adalah Zaid, ayahnya adalah imam. Ayahnya adalah imam. Zaid tu adalah handsome. Rumah tu adalah besar. Apa lagi? Laptop tu adalah cantik. Kan? So bila ada adalah tu, maka mesti ada mubtada dan juga ada khabar. Maknanya kata ayahnya adalah mubtada. Mubtada warna apa? Warna gold kan? Okey. Adalah ni tak ada dalam bahasa Arab.
So imam adalah khabar dia. Khabar warna apa? Warna hijau kan. Okey, ni dia. So ayahnya mubtada, imam adalah khabar. Jadi sama dengan ayat dalam bahasa Arab ni yang panjang, tak sangat panjang ni. Ayahnya ni adalah mubtada, imam adalah khabar. Okey, settle Maknanya dalam ayat Zaidun abuhu imamum, awak dah jumpa satu jenis mubtada dan khabar yang kita nampak jelas lah di depan mata, iaitu abuhu imam. Ayahnya adalah seorang imam. Okey. Cumanya bila awak dah buat macam tu, awak dah tahu mana khabar, mana mubtada, maka awak kena fikir ada satu lagi perkataan yang tertinggal. Apa dia? Zaidun. Zaid ni. Zaid ni pun mesti kena i'rab. Dia tak boleh duduk seorang-seorang. Jangan bagi dia tinggal macam tu je. Dia kena ada i'rab juga. Dia kena dilengkapi dengan peralatan-peralatan supaya dia boleh hidup dalam masa PKP. Jangan biar dia keseorangan. Tanpa bekalan makanan, nanti dia mati, kita dosa. Tak masalah. Okey. Jadi sekarang ni Zaid ni kita nak i'rab dia dengan apa? Dengan abuhu. Zaid ni kita nak i'rab dia dengan apa? Abuhu. Nak i'rab dengan abuhu. Kita nak i'rab dia apa? Nak i'rab dia fa'il ke? Nak i'rabkan dia maf'ulun bih ke? Nak fa'il ke? Mubtada ke? Khabar ke? Apa dia? Fa'il. Zaid ni. Fa'il. Fa'il. Ada jawapan lain? Tak ada. Memang semua kata fa'il lah ni. Fa'il. Ingat tak lagi Ustaz kata di awal-awal belajaran dahulu? Tadi. Sebentar tadi je. Okey, andai katalah awak jumpa dalam satu ayat. Okey, dalam satu ayat awak jumpa perkataan yang pertama tu adalah isim, iaitu kata nama. Maka apa yang awak akan buat dengan kata nama tersebut? Awak i'rab dia apa? Awak akan i'rab dia mubtada. Macam ni lah. Okey, Zaidun qaimun. Awak nampak Zaidun ni kata nama. So confirm dia mubtada. Dan dalam bila ada mubtada, confirm mesti ada khabar. Samalah ayat yang kedua. Zaidun fil madrasah. Bila awak nampak Zaidun ni kata nama, isim, maka confirm dia mubtada dan confirm dalam ayat tu ada khabar. Khabar dia adalah fil madrasah. So sama tak dengan Zaidun abuhu imamun? Zaidun ni isim tak? Isim kan? Isim. Dia duduk di awal ayat, maka kita i'rab dia dengan Mubtada. mubtada. So Zaidun tu mubtada. Boleh faham? Okay. Boleh. Soalan sekarang ni satu. Khabar dia apa? Okey, kalau nak kata imamun ni, ini khabar untuk abuhu. Kita tengok ayat ni. Ayahnya adalah seorang imam. Dia macam ayat barulah. Okey, ayahnya imam. So ayahnya adalah mubtada, imam adalah khabar. Kan? So abuhu ni adalah mubtada, imamun adalah khabar. Okey, sekarang ni imam ni khabar dia khabar kepada abu. So dua-dua orang ni jangan dipisahkan. Jangan pisahkan aku dan dia. Okey, jangan pisahkan dua ekor ni. Dua orang ni. Dua perkataan ni. Jangan pisahkan dia. Okey, so sebab dia orang dah ada pair dan partner. So Zaidun dia tak boleh partner dengan Abuhu. Tak boleh. Dia dah kahwin dah dua orang ni. Zaidun pun tak boleh kahwin dengan Imamun. Dia dah kahwin dua orang ni. Tak boleh. Cerai. Tak boleh cerai. So Zaidun ni nak kahwin dengan siapa? Zaidun kena ada khabar. Kasat kata tadi mubtada mesti ada khabar. So siapa isteri dia? Dia tak kahwin. Dia kena kahwin. Today. Gersang hidup dia nanti. So mana isteri dia? Isteri ke suami ke? Tak kisahlah. Mana pasangan dia? Oh. Kongsi dengan Abu tu. Who? Muhammad. Muhammad? Okay, so jawapan ni adalah
Domah. Domah. Domah tu bukan nak kahwin. Dia perkataan tu. Perkataan kahwin kan. Mana boleh kahwin dengan, contohlah, Miro nak kahwin dengan mana-mana perempuan idaman dia. Miro nak kahwin dengan dia punya necklace dia je. Dia punya rantai dia. Boleh? Tak boleh. Rantai tu hanya tanda. Domah tu hanya tanda. Tak boleh. Dia kena kahwin dengan orang tu. So sekarang Zaidun, mana orang dia? Abu dah kahwin dah dengan Imam. So jawapan dia adalah Zaidun. Imam boleh ke? Imam tak boleh kahwin dua. Imam saja. Agak-agak mesti kesan tengok cerita Nur ni. Okay. So mana ni? So jawapan dia adalah Zaidun. Dia kahwin dengan Abu. Abu tak boleh kahwin. Dia dah kahwin dengan Imam. Imam. Imam dah kahwin dengan Abu. Dah tu. Dah tu dia kahwin dengan Adalah. La ilah doa adalah. Al. Adalah tak ada dalam tu. Tak ada. Okay, dia kahwinlah dengan kuning ni ha. Alah Ustaz ni. Boleh tak? Dia kahwinlah dengan kuning ni ha. Kuning. Maknanya siapa? Dua-dua ni. Dua tu dia kahwin. Dua-dua tu jadi isteri kepada Zaidun. Dia tak boleh salah seorang. Dua-dua. Ustaz, Abu dengan Imam bukan nak kahwin. Dia dah kahwin. So dia jadi satu Dia lelaki perempuan. Dia jadi satu keluarga. So Zaidun ni dia kena kahwin dengan keluarga pula. Oh. Keluarga keluarga dia. Satu keluarga tu dia kena kahwin. Maknanya dia akan kahwin dengan yang si suami dan juga isteri. Tu semua milik dia. So mana suami mana isteri tak tahu. Macam itulah cerita dia. So Zaidun kahwin dengan Abuhu Imamun. So Abuhu Imamun adalah khabar. Zaidun adalah mubtada. Boleh faham? Itu maksud dia khabar, predikat yang ada mubtada dan ada khabar. Maknanya predikat untuk Zaidun adalah Abuhu Imamun. So dalam Abuhu Imamun ni ada mubtada, Abuhu ni, ayahnya ni mubtada, Imamun adalah khabar. Itu maksud untuk ayat nombor 5. Boleh faham? Boleh. Faham. Ya, betul ya? Faham Betul. Buat kahwin laju je. InsyaAllah. Okey, kejap. Mana isim fa'il? Hadza rajulun karim ya fa in kana khabaruna fala budda an rabita yarmi mubtada iman dhamir ya'udu ila mubtada kama kata misla wal ma'ish isim isyarah. Okey. Ini ayat lain. Ini jenis ayat lain dalam buku Tuhfatus Saniyah ni. Okay, Muhammad, kita cuba i'rab. Okay, Muhammadun qaimun. Mana mubtada mana khabar? Cepat. Muhammad mubtada. Okay, bagus. Muhammad mubtada. Khabar di mana? Qaimun. Qaimun. Bagus. So khabar ini khabar jenis apa? Itu khabar jenis bujang. Bujang. Bagus. Khabar bujang. Sebab dia duduk seorang-seorang. Baik. Contoh lain. Bawah ni pula. Okay, Abuhu Karimun. Mana mubtada? Mubtada dia Abuhu. Ni. Muhammad Abuhu Karimun. Muhammad mubtada. Muhammad Abuhu mubtada ke Muhammad saja mubtada? Muhammad mubtada. Abu Karimun tu apa? Bagus. Muhammad adalah mubtada, Abuhu Karimun adalah khabar. Okey. Kalau detail sikit. Mubtada kedua mana? Mubtada kedua Abuhu. Abuhu. Khabar kedua mana? Karim. Yalah Karimun Abuhu. khabar. Abuhu mubtada kedua, Karimun khabar kedua. Okey. Tapi kita tak cerita khabar kedua, mubtada kedua tu. Kita cerita ni jelah. Mubtada pertama dengan khabar yang pertama. So Muhammad adalah mubtada, Abuhu Karimun adalah khabar. Khabar. Okey, yang ni khabar dia Abuhu Karimun ni dia jenis yang mana? Jenis yang tu mubtada
Yang kelima, itu. mubtada dan khabar lain. Yang bawah sekali Ya mubtada. bagus. Khabar dia adalah khabar yang ada mubtada dan juga ada khabar yang lain. Okey, bagus. Okey, ayat yang berikut. Muhammadun safara abuhu. Muhammad mubtada. Muhammad mubtada. Okey, bagus. Muhammad mubtada. Safara abuhu khabar. khabar. Safara abuhu khabar. Bagus. Ni anak murid siapa ni? Astaghfirullahalazim. Safara abuhu. Dia termasuk dalam khabar mana ni? Abuhu Safara abuhu khabar. Okey, dia khabar jenis apa? Khabar yang dimulakan dengan safara. Safara ni apa safara? Fa'al. Ya, fi'il lah. Fa'al kan? Fi'il di atas wazan Yang nombor dua. fa'ala. Yang nombor Fi'il atas dua. wazan fa'ala. Jenis yang nombor dua. Nombor dua apa khabar apa? Tak ingat. nombor 2 jar majrur. Nombor dua ni kot. Lagi. Ni. Ini ke? Ketiga. Nombor dua huruf jar. Tiga. Empat. Empat. Ni kata kerja dan pembuat. Empat. Maknanya dalam khabar dia tu mesti ada fa'il dan ada mesti ada fi'il dan fa'il. Okey, mana khabar dia? Khabar dia adalah safara Abuhu. So mana fi'il mana fa'il? Fi'il safara. Fi'il safara. Abuhu? Fa'il. Kan? Betul tu. Abuhu adalah fa'il. So Muhammad mubtada, safara abuhu khabar. Tapi safara sahaja fi'il, abuhu fa'il. Dalam satu ayat tu ada banyak. Boleh jadi banyak. Tak ada masalah. Okey, contoh lain. Khalidun yudrabu ghulamuhu. Tak dengar. Kenapa macam sikit dia? Muaz mana senyap je? Masih hidup Ustaz? Oh. Sedap je Ustaz dia dah. Betul tu? Ni Nur siapa ni? Mas. Oh, Muaz online dia tidur pandai. Dia tunjuk je Ustaz. Okey. Terus. Khalidun yudrabu ghulamuhu. Okey, yang ni mana mubtada dia mana khabar? Mubtada dia Khalid. Khalidun. Idribu ulam. Yudrabu ghulamuhu. Okey, khabar dia adalah yudrabu ghulamuhu. Okey, sekarang ni yudrabu ghulamuhu ni khabar jenis mana? Nombor empat. Nombor empat. Nombor Bagus, nombor empat. Iaitu dia ada kata kerja dan pembuat lah. Okay, so yudrabu ni apa? Yudrabu fa'il. Fi'il. Ghulamuhu? Fa'il. Ghulamuhu fa'il. Ghulamuhu fa'il kurang tepat. Kurang tepat. Ghulamuhu bukan fa'il. Ulamu fa'il. Ghulamu pun bukan fa'il. So ghulamuhu tu apa? Kita nak tahu ghulamuhu ni, ingat fa'il boleh jadi dua. Yang pertama fa'il. Fa'il tu boleh jadi fa'il lah. Dan kadang-kadang fa'il tu bukan jadi fa'il. Dia nama lain. Nama dia naib fa'il. Dah belajar kan? Naib fa'il. Tanda dia sama macam fa'il. Kedudukan dia pun sama macam fa'il. Cuma ni dia tambah naib je. Okay, so sebenarnya ghulamuhu ni adalah naib fa'il. Siapa tahu kenapa? Tahu tak kenapa? Tak tahu? Tak. Sebab ni fa'il. Sebab fa'il. Ni punca dia. Sebab fa'il. Okay. Sebab fa'il. Okay, sebab fa'il. So ni lah senang. Tengok kita buat ayat.
buat ayat 2 ayat. Nak bezakan antara fi'il fa'il dengan yang bukan naib fa'il. Sekejap, bateri nak habis. Okay. Khalidun yudrabu Ulamahu. Okay. Satu lagi. Khalidun nak bezakan naib fa'il dengan fa'il. Yadribu gulaman boleh. Khalidun yadribu gulam. Kau lah. Bukan Aisyah gulam Aisyah gulam tak dengar. Dia. Okey. Duduk tengah sikit. Okey. Khalidun yudrabu gulamu dengan Khalidun yadribu gulamahu. Okey, kita tengok fa'il mubtada khabar dulu. Khalidun adalah mubtada. Mana yang gol lah. Ni gol Ni cacat. Okey. Makan. Yudrabu gulamuhu adalah khabar warna hijau kan. Dia tu. Ha. Okey, kat sini pun sama. Yang ni khabar. Ini mubtada. Okey, dah settle. Okey. Cumanya kita nak perincikan memperincikan secara lebih mendalam berkenaan dengan ni lah fi'il fa'il tu. Okey, kalau yadribu gulamahu ni, yadribu ni fi'il, gulamahu ni apa dia? Fa'il. Bukan fa'il. Ni lain lah. Ni maf'ulun bih. Gulamahu maf'ulun bih. Fa'il dia mana fa'il? Fa'il dia huwa. Suruh. Tu suruh. Fa'il dia mudmar. Mudmar ni maksudnya domain. Domain dia huwa. Domain yang tersuruh. Okey, yang atas ni, yudrabu ni adalah fi'il. Gulamahu ni bukan fa'il. Dia naib fa'il. Naib fa'il. Okey lah, ada 3 ayat lah. Kita ambil ayat ni. Sebelah ni. Kita ambil sebelah. Khalidun yadribu gulamuhu. Kena tambah juga So Khalidun ni adalah mubtada, yadribu and sehingga akhir adalah khabar. Okey dah. Yang pasal warna tak sama. Tadi pakai warna apa? Warna ni. Okey. Okey, so Khalidun yadribu gulamuhu qintahu. Okey. Ada 3 ayat. Tiga ayat ini adalah mubtada dan khabar. Mubtada khabar. Okey. Cuma bezanya Khalidun yudrabu gulamuhu. Yudrabu ni fi'il, gulamuhu ni naib fa'il. Yadribu ni fi'il, gulamahu ni maf'ulun bih. Yadribu ni fi'il, gulamahu ni fa'il, qittahu ni maf'ulun bih. Itu beza dia. Beza dia kat mana? Kita nak memperincikan. Baris. Okey, beza dia adalah baris dekat fi'il. Okey, bila fi'il ni awalnya baris depan, sebelum akhirnya baris atas, maka itu adalah kaedah yang digunakan untuk naibul fa'ili. Kita buka tajuk naib fa'il. Naib fa'il, fi'il fa'il maf'ul. Mana naib fa'il mana? Hilang. Sudah. Mana naib fa'il? Ni ada.
Ni kaedah dia. Ni kaedah dia. Ni semua ni kaedah dia. Okey, ni sampai sini kaedah dia. Baiklah, qata'at Fatimatun al-husna. Okey, qata'at ni biasa. Ini adalah ayat aktif. Ayat aktif. Bila jadi ayat pasif, maka qata'at ini awak kena jadikan di. So qata'at ni maksudnya potong. Qata'at ni memotong. Kalau quti'a ni maksudnya dipotong. So ini ayat pasif, yang ni ayat aktif. Bahasa Melayu kan? Okey. Jadi bila nak jadikan qata'at ni kepada ayat yang pasif, maksudnya qata'at ni memotong, kita nak jadikan dipotong. Maka caranya, kalau fi'il madhi, kita huruf pertama baris atas, huruf yang sebelum akhir, okay, ain ni akhir, sebelum akhir ni ta lah, baris bawah. Ingat huruf pertama baris atas, huruf sebelum akhir, ain akhir, sebelum akhir dia ta lah, baris bawah. Kalau yaghsilu, membasuh, kita nak jadi dibasuh. Kita nak jadikan dibasuh. So, kita kaedah dia adalah huruf pertama baris depan iaitu dhammah, huruf sebelum akhir iaitu sin. Lam ni huruf akhir, sebelum akhir dia sin lah. Okey, huruf sebelum akhir sin ini baris atas. So, kaedah dia lebih kurang je. Kaedah dia sini lah. Huruf pertama baris depan. Kaedah pertama dan kaedah kedua sama. Huruf pertama baris depan. Okey, kaedah kedua apa dia? Huruf sebelum akhir baris atas. bawah. Ni untuk fi'il madhi. Okey, untuk fi'il mudhari. Huruf pertama baris depan, huruf sebelum akhir baris baris Atas. atas. So yang ni sama, yang ni pink lah. Ni sama, yang ni tak sama. Kat mana tak sama? Dekat Bawah. bawah dan atas. Huruf dia, huruf yang awak kena lihat sama. Ni warna juga lah. Warna hijau pula. Okey, huruf akhir pun sama. Maknanya huruf pertama baris depan semua sama. Huruf pertama baris depan semua sama. Huruf sebelum akhir, dua-dua memang huruf sebelum akhir juga. Cumanya baris dia berbeza untuk fi'il madhi dan mudhari'. So untuk ayat kita yang tadi, yang ini ni fi'il apa? Mula dengan ya. Dorek. Fi'il mudhari'. So fi'il mudhari' kaedah dia, fi'il mudhari' kaedah dia huruf pertama baris depan, huruf sebelum akhir baris atas. Mana ni? So huruf pertama ya baris depan, huruf sebelum akhir, ba ni akhir, sebelum akhir ra lah, baris atas. So jadilah yudrabu. Bila ada jadi ni, bila fi'il ini dah diubah menjadi di, maknanya asalnya yadribu. Tiba-tiba awak tukar yudrabu. Yadribu memukul, yudrabu dipukul, ayat jadi pasif lah. So ulamuhu sebelah ni automatik menjadi naib fa'il. Okey, naib fa'il. Okey, kalau yadribu macam biasa, sebelah dia jadi maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni. Maf'ulun bih ni adalah bila ada fi'il, ada fa'il, ada mangsa. Fi'il, fa'il dan mangsa. Tulis Ahmad surat. Surat ni mangsa. So yadrib Khalid pembuat dia, yadribu fi'il dia, ghulamahu mangsa. Okey, cumanya Khalid ni kita i'rabkan bukan fa'il. Dia duduk di awal ayat, kita i'rabkan dengan mubtada. Mana fa'il dia? Yadribu mesti ada fa'il. Fi'il mesti ada fa'il. Fa'il dia adalah dhamir yang mustatir. Yang ni fa'il ni dia adalah dhamir. Ni dhamir.
Dhamma yang tersorok, iaitu huwa. Bagus. Yadhhabu ilal madrasah. Sebenarnya ada huwa kat situ. So samalah dengan ayat yadribu gulamahu. Sebenarnya ada huwa dekat yadribu. Okey. Dan yang terakhir, Khalidun yadribu gulamuhu qittahu. Okey, Khalidun mubtada, yadribu gulamuhu qittahu adalah khabar. Okey, yadribu apa? Pukul. Nah, pukul lah tu fa'il. Pukul. Fa'il mana fa'il? Kulit. Khalid. Khalid. Tak, Khalid ni mubtada. Fa'il. Dia catah ni sikit. Okey, Khalid. Gulamuhu. Khalid mubtada. Memanglah yadribu ni yang pukul tu Khalid, tapi kita nak i'rab fa'il, bukan Khalid tu fa'il, sebab Khalid ni dah ada i'rab dia mubtada. So fa'il dia mana? Fa'il dia Gulamuhu. fa'il huwa. yang atas ni huwa lah. Okay. So ni fa'il. Fa'il ni kita letak warna merah Okey. So dalam ni mana fa'il? Jap, fa'il kita letak biru, gulamuhu kita letak, ni naib fa'il. Naib fa'il kita letak warna purple. Okey, kemudian Khalid yadribu warna biru. Biru mana ni? Alah, beza sangat ni. Okey, lepas tu fa'il dia adalah huwa. Gulamahu ni maf'ulun bih, kita letak warna apa pula lagi? Yang hitam pula lah. Okey. Sekarang ni Khalid ni mubtada, yadribu ni adalah fa'il pun sama, fa'il warna biru. Gulamuhu apa? Fa'il. Fa'il ke maf'ulun bih? Tengok tanda. Fa'il. Itu memang undi. Ya, bagus. Ni gulamuhu ni adalah fa'il. Fa'il warna apa tadi? Huwa, merah. Okey, qittahu maf'ul bi. So warna hitam. Ni lah dia. Ni naib fa'il. Yang ni maf'ulun bi hitam. Yang merah ini fa'il. Yadribu ni fa'il. Khalid ni adalah mubtada. Yang bergaris adalah khabar. Okey dah, boleh faham tak? Ni je. Faham tak apa, ni boleh, ni rakaman ni boleh dilihat kembali tau. Jangan risau. Kalau enggak faham boleh lihat balik. Okey. Ni mana? Sekejap. Okey, dah. Mana ni? Ambil Oh, ni. Okey, ni sudah. Last. Muhammadun hadza rajulun karimun. Mana mubtada, mana khabar? Muhammad mubtada. Okey, mubtada Muhammad. Khabar dia mana? Hadza rajulun karimun. Okey, bagus. Hadza rajulun karimun. Okey, sekarang ni kita perincikan khabar dia. Khabar dia jenis apa? jenis apa? Jenis apa? Ayo. Ada 5 je. Besar sikit. Ada rajulun karimun ni. Ya, kamu faham Islam. 5. Sekejap ada saya darbu lamu. Fa'ima isyarah. Sekejap. Fa'in kana al-khabaru jumlatan fala budda lahu min rabitin yarbituhul bil mubtada'i. Okey. Kalau jumlah, contohnya ayat Muhammadun safaru abuhu, mesti ada rabit yang mengangitkan ni khabar tersebut dengan ni. Maka yang ni pun sama, khabar ini sama. Okey. Ni adalah dhamir yang mengaitkan ni.
Imma dhamir ya'udu ila mubtada kama sa'mita fil amsilah wa imma isim isyarah yang ya'udu ila. Okey, faham. Okey, mana inilah hadza rajulun karimun ni adalah khabar dia, betul. Okey, sekarang ni dia termasuk dalam khabar jenis mana? 5. Jenis kelima. Mari kita lihat. Ni. Mubtada dan khabar. Are you sure, Amirul? Hal anta mutaakkid ya Amirul? I don't know. Okey, jawapan dia adalah benar 100%. Dia adalah yang kelima. Okey, jadi Muhammadun hadza rajulun karimun. Okey, khabar mubtada dan dalam ni ada khabar mubtada dan khabar. Okey. Khabar dia ni hadza rajulun karimun ni ada mubtada dan juga ada khabar. Okey, mana dia mubtada? Dalam hadza rajulun karimun ni, dalam khabar dia ni. Mubtada kedua lah. Mana dia? Hazam. Okey, bagus. Hadza. Okey, hadza tu adalah mubtada. Khabar dia mana? Rajulun karim. Rajulun karimun. Okey. So Karim. rajulun karimun ni adalah khabar. Ustaz, bukan khabar. Ni boleh satu je ke? Ni kan khabar mufrad ke rajulun karimun ni? Kita tengok ni. Khabar mufrad kan satu. Yang ni ada dua ni. Rajulun karimun lah. Karimun ni sifat. Karimun ni apa? Sifat. Sifat. Dalam ni tak ada khabar sifat ya. So dia just tambahan. Dia tak ada masalah. So dia tambahan, dia masih lagi duduk dalam bujang lah. Maknanya rajulun yang karim. Maksudnya lelaki yang mulia. Muhammad mubtada. Hadza ini rajulun karimun. Adalah lelaki yang mulia. Okey. Okey. Yang ni tambahan. Supaya awak lagi faham. Cuba tengok ni. Untuk predikat huruf jar Zaidun fil madrasah. Zaidun di sekolah. In case tak dalam ni. In case kalau berlakulah keadaan yang macam ni. Ayuh. Okey, in case lah kalau berlaku keadaan macam ni. Fil madrasah. Kan ni ayat dia Zaidun fil madrasah kan. Okey. So tiba-tiba lah ayat tukar. Fil madrasati Zaidun. Di sekolah tu ada Zaid. Dia terbalikkan pula. Okey, yang ni ada tak mubtada? Ada tak khabar? Tak ada. Ada tak mubtada? Ada tak khabar? Tak ada. Okey, awak kata tak ada sebab perkataan yang pertama di awal ayat fi. Dia bukan Ya. kata nama, dia adalah huruf. Okey, so fil madrasah ni tidak boleh menjadi mubtada sebab dia duduk Di awal. di awal lah. Mubtada kalau duduk dia mubtada memang duduk di awal dan dia mesti dalam keadaan isim. So fil madrasah ni tak boleh jadi mubtada. Tak boleh. Tapi persoalannya Zaid ni kata nama. Zaid ni kata nama. Kalau awak tukar ayat ni Zaid ni, awak tukar letak depan. Zaid ni jadi apa? Mubtada. Fil madrasah jadi Khabar. khabar. Sebenarnya bila awak pusingkan dia macam ni. Fil madrasah Zaidun. Zaidun ni tetap nama dia mubtada. Fil madrasah tetap nama dia khabar. Ni tips yang berguna untuk seseorang pelajar nak membaca. Okey, fil madrasah Zaidun. Awak nak tahu nak baca macam mana dalam bahasa Melayu. So awak ingat sebenarnya Zaidun ni adalah mubtada yang diakhirkan. So awak buat ayat yang samalah. Zaidun tu di sekolah. Sama je sebenarnya. Di sekolah Zaidun pun senang je nak faham kan. Okey, itu tambahan sahaja. Okey. So dengan berakhirnya tambahan tadi, maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. I'rab khabar. Okey, nak i'rab ni tolong bagi tahu ni dalam buku awak. Main kita settle. Sama je. Sama je macam mana? Tengok jadual lah. Dia tengok jadual. Cuma Ustaz nak tengok soalan dalam buku. Boleh tak ambil gambar? Siapa boleh tak ambil gambar masuk dalam WhatsApp? Boleh Ustaz tolong i'rab sikit?
Rasanya tak payahlah kot. Awak buat dulu. Lagi senang awak buat dulu. Kalau ada masalah tanya. Kalau awak rasa macam tak ada masalah, buatlah dulu. Nanti kalau awak dah hantar, nanti baru Ustaz check. Nanti Ustaz tu tahulah ada salah. Okay. Cumanya Ustaz lagi utamakan awak hantar dululah. Yang penting hantar dulu. Nak check tu boleh kita buat waktu bila-bila. Cumanya mesti hantar dulu. Daripada tak hantar, tak buat langsung tu, nanti masalah lah. Macam mana kita nak mengasah ilmu kita kalau tak buat kerja. Kerja ni tujuannya nak melatih kefahaman. Okay. Okay. Jadi kerja rumah awak hanyalah al-khabar ni, salin. Kalau dah salin, alhamdulillah, tak payah salin lah. Sekali dengan i'rab ni lah. Contoh i'rab untuk mubtada' ni. Sama je i'rab dia dengan khabar. Dah print Ustaz. Dah print lah. Print lagi senang. So tampal lah, tinggal nak tampal. Tu kerja satu. Kerja yang kedua adalah buku hijau tu buat. Lepas tu nanti tolong snap gambar. Semua Ustaz. Yang bab khabar lah. Maksudnya mubtada' khabar, pastikan dah siap. Okay. Ada soalan nak tanya yang awak tak faham? Faham. Tak ada. Soalan yang sebelum-sebelum ni ke? Tajuk-tajuk sebelum ni ke? Ada tak faham? InsyaAllah faham. Saya tanya Muaz Ustaz. Muaz, are you there? Tidur Ustaz. Always be there. So dia dengar ni. Dia dengar rakaman YouTube ni. Dia dah tahu kita tengah panggil-panggil dia. Mas, Rasa masuk mimpi ni. bangun. Okay. Kalau tak ada soalan, saya nak tanya soalan. Kalau tak ada soalan, saya nak tanya soalan. Okay. Kita buat Ustaz, ada soalan apa dia? Nak tanya soalan. kalau yazhabu Kalau yazhabu Muhammad ilal madrasah. Muhammad tu mubtada, yazhabu ilal madrasah tu khabar juga kan? Yazhabu Muhammad ilal madrasah. Kan? Yazhabu Muhammadun ilal madrasati. Okey. Soalan apa, Zulaikha? Yazhabu ilal madrasah tu khabar juga ke? Okey, yazhabu Muhammad adalah apa nama dia? Muhammad adalah Mubtada. apa? Okey, awak nak kata Muhammad tu mubtada, yazhabu ilal madrasah khabar. Kita nak jawab soalan ni, kita kena tengok jenis ayat. Okey, bagus soalan ni. Ni seakan macam ni lah. Sebab awak nampak macam film Madrasah Zaidun ni dia boleh pindah kan. Zaidun ni dia pindah ke hujung, dia tetap i'rab dengan mubtada. So andai katalah asal dia macam ni. Asalnya Muhammadun yazhabu ilal madrasati. Okay. So asalnya macam ni. Tapi tiba-tiba satu ayat awak nak ubah. Muhammad ni awak ke tengah, bukan ke hujung ke tengah. Okey, sebenarnya kalau ke tengah, dia tak dinamakan sebagai memindahkan ayat macam tu lah. Andai kata kalau awak letak Muhammad ni di hujung, contohnya yazhabu ilal madrasah Muhammad. Okey, Muhammad tu tetap dengan i'rab dia mubtada. Okey, tapi kalau Muhammad ni awak letak dekat tepi ni, dekat tengah ni, sebelah yazhabu, macam ni dah jadi dah. Maknanya dia jadi macam ni. Yazhabu Muhammad ila madrasah, awak letak Muhammad yang asalnya di awal, awak letak sebelah yazhabu, maka dia dah jadi ayat yang lain, jenis ayat yang lain. Okey, ayat ada berapa jenis yang kita dah tahu? Lam 32 pasal fi'il, huruf fi'il, jumlah ni. Okey, jumlah dia ada dua jenis yang kita tahulah.
Okey, jumlah ni maksudnya ayat dia ada dua jenis yang kita tahu. Apa dia jenis dia? Satu yang jenis ismiyah dan yang satu lagi jenis dia fi'liyah. Dah belajar kan? Okey, jumlah ismiyah apa dia jumlah ismiyah? Dah. Jumlah ataupun Mula ayat yang nama. mula ayat tu dengan Dia kata kata nama. nama. Iaitu contohnya Haza, Al-Bahru, Al-Mudiru ataupun Huma. Okey, awak perasan tak? Jumlah ismiyah semuanya mubtada khabar. Adakah anda perasan? Betul tak? Jumlah Perasan. ismiyah semuanya jumlah yang ada mubtada dan khabar. Perasan tak? Haza mubtada, Sukarun Mulizin khabar. Perasan. Okey, Al-Bahru mubtada, Wasi'un wa Jamilun khabar. Al-Mudiru mubtada, fi madrasah khabar. Huma mubtada, yazhaban ila madrasah khabar. Okey, senang cerita jumlah ismiyah semuanya, semua jenis jumlah ismiyah adalah mubtada dan khabar. Okey, jumlah fi'liyah apa? Jumlah yang mulakan dengan kata kerja. Okey, contohnya yaqra'u tilmizu surah al-Fatihah, katabat Fatimatun wa Hindun risalah, nazala al-mataru dan yujadu al-kitabu wal qalamu 'alal maktabi. Okey. Dalam ayat jumlah fi'liyah yang dimulakan dengan jumlah, yang dimulakan ayat tersebut dengan fi'il seperti yaqra'u, kataba, nazala dan yujadu, maka ayat ni dah dikategorikan sebagai ayat yang lain dan cara i'rab dia pun dah tak sama. Okey, yaqra'u i'rab dia adalah fi'il. Okey. Tilmizu i'rab dia adalah Fa'il. bagus, fa'il. Suratul Fatihati i'rab dia adalah Maf'ulun bih. ya, maf'ulun bih, betul. Maf'ulun bih. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Sama macam ni. Katabat. Fi'il, fa'il. Fa'il ada dua Fatimah dan Hindun dua orang. Fi'il, fa'il dua. Risalah, maf'ulun bih. Okay, nazala al-matar, nazala fi'il, mataru fa'il. Okay, yujadul kitab wal qalamu alal maktabi. Okay, yujadu fi'il, kitab dan kolam fa'il. Bukan fa'il. Kitab wal qalam bukan fa'il. Dia jadi apa? Dia jadi apa? Ustaz dah kata dah, fa'il ada jenis. Satu jenis dia fa'il, satu jenis dia Naib fa'il. ya, naib fa'il. So, kitabu wal qalamu adalah naib fa'il. Kenapa naib fa'il? Kita tengok dia punya fa'il. Huruf pertama baris depan, huruf kedua sebelum akhir baris depan, kedua akhir baris Atas. So, dia fa'il mudhari' lah. So bila dia macam ni bentuk fa'il dia, maka al-kitabu wal qalamu ni bukan fa'il tapi naib fa'il. Alal maktabi, jangan kata maf'ulun bih Alal maktabi ni boleh nak kata maf'ulun bih, tak payah jangan kata. Dia ada tafsiran tentang maf'ulun bih ni. Ada dalam kitab sebut ni, tapi Ustaz tak nak ajar tu sebab takut awak pening. Jadi senang je. Kalau ni nak kata apa ni, ala maktabi ni nak i'rab apa? Senang je lah. Ala ni huruf jar, maktabi ni majrur bil majrur wa alamatu jarhi kasrah. Tu je. Majrur tak belajar lagi. Okey, majrur kita belum belajar. So untuk yang Zulaika tanya tadi, mana ni? Ni. Okey, andai katalah kalau kita letakkan Muhammad di tengah, maka macam ni jadi dia hasil dia yadhhabu Muhammad ilal madrasah. Maka secara automatik ayat yadhhabu Muhammad ilal madrasah ni, yang ayat yang di-highlightkan dengan warna hijau ini, menjadi jumlah fi'liyah. Bila jumlah fi'liyah, maka yadhhabu fi'il, Muhammad fa'il, ilal madrasah jar dan majrur. Huruf jar dan majrur. Jangan tak jari. Fi'liyah. Itu jawapan dia. So kat Muhammad ni tak boleh nak i'rab dengan mubtada. Tak. I'rab dia
Sebab dia duduk dalam jumlah fi'liyah. Bila Muhammad ni boleh i'rab dengan mubtada walaupun duduk di tempat lain? Boleh. Syarat dia Muhammad yang asal ni. Ni mubtada. Muhammad yazhabu ila madrasah. Muhammad ni adalah asal dia. Asal mubtada. Awak tarik Muhammad ni bawa ke hujung. Sini. Yazhabu ila madrasah Muhammad. Okey. Kalau macam ni kes dia, Muhammad ni tetap mubtada. Yazhabu ila madrasah, nama dia khabar. Macam itulah jawapan dia. Kalau letak hujung je boleh. Tetap kekal dengan nama dia mubtada. Okey? Faham tak? Faham dah Okey, kalau dah faham, ke tak faham? Faham. Tak faham nanti beritahu lah, tanya lagi lah. Okey, ada soalan lain? Tak ada? Tak ada. Okay, kalau tak ada, insyaAllah Bu nak bagi soalan ke awak. So tak edit soalan lah. Tak apa, awak sendiri. Okay, so kalau tak ada, kita tangguhkan kelas. Biarlah dia. Okay, kalau tak ada, kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih, kafarah dan surah wal-as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.